Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fatihul barakat wa ala alihi wa ashabihi kunuzul khairat. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullah wadkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Pada saat-saat yang mulia ini, marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan mengerjakan segala apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan orang yang mendapat keberkatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Suatu hakikat yang tidak dapat dinafikan oleh manusia, yaitu memerlukan beberapa keperluan jismani untuk hidup, seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Semua keperluan ini perlu dipenuhi supaya manusia dapat hidup dengan selesa, dengan baik, dan mampu untuk melakukan kewajipan yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Sama ada kewajipan dan bentuk hubungan manusia dengan Allah ataupun dalam bentuk hubungan manusia sesama manusia, ataupun dengan kata lain untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Oleh kerana ajaran agama Islam ialah bersifat syumul, lengkap, iaitu menitik beratkan dalam semua urusan dan gerak-geri manusia, baik yang berhubung kait dengan urusan dunia dan juga yang berhubung kait dengan akhirat. Maka Islam menggalakkan umatnya supaya bekerja kuat demi mendapatkan harta, kerana harta menjadi faktor utama bagi kesenangan hidup. Dengan harta manusia dapat mengatasi kepapaan, dan dengan harta juga manusia dapat menjaga kehormatan dari dihina, dan dengan harta juga manusia dapat menolong dan membantu sesama manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal fakru an yakuna kufra. Artinya, kefakiran dan kemiskinan itu hampir-hampir membawa manusia kepada kekufuran. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, salah satu jalan yang ditunjuk ajarkan oleh Islam untuk mendapat harta ialah berniaga. Berniaga merupakan suatu sunnah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Daud alaihi salam, walaupun tinggi pangkat dan statusnya, tetapi beliau berbelanja dari usaha titik peluhnya, yaitu dengan membuat baju besi untuk diperniagakan.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Daud alaihi salam, "Ma akala ahadukum ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Rawahul Bukhari. Artinya, makanan yang paling baik yang dimakan oleh seseorang ialah makanan yang hasil dari kerja tangannya. Dan Nabi Allah Daud alaihi salam makan dari usaha dan kerja tangannya sendiri. Nabi Allah Zakaria pula, Nabi Allah Zakaria alaihi salam pula makan dari usaha tangannya. Beliau selaku tukang kayu yang masyhur dengan seni ukirnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana Nabiyullah Zakaria alaihi salam najjara." Riwayat Muslim. Artinya, dan Nabi Allah Zakaria alaihi salam bekerja sebagai tukang kayu. Dan kita perhatikan kepada sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa baginda berumur 25 tahun, baginda membawa barang dagangan Siti Khadijah untuk diperniagakan di negeri Syam, yang mana perniagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapat keuntungan yang besar, sehingga Siti Khadijah tertarik hati terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bijak lagi jujur. Peristiwa itu berakhirnya dengan berlakunya perkahwinan di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Selain dari itu, terdapat ramai di kalangan sahabat-sahabat yang bekerja sebagai peniaga, sehingga mereka digelar jutawan. Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman ibnu Affan dan lain-lain sahabat yang disenaraikan sebagai peniaga Islam di zaman Rasulullah. Dan sejarah telah mencatatkan bahawa semasa kegemilangan Islam, didapati tidak ada siapa yang mau menerima wang zakat, kerana mereka menyedari bahawa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-yadul ulya khairum min yadis sufla." Artinya, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Sidang jemaat yang dirahmatikumullah, perniagaan merupakan seluas-luas jalan untuk mendapat harta, termasuk semulia-mulia medan kegiatan bagi mencapai kemaslahatan manusia. Melalui perniagaan akan dapat menarik beberapa kebaikan, dapat berkembang perindustrian dan pertanian, dapat menegak keteguhan ekonomi umat, dan seterusnya dapat membangun kemajuan dan ketinggian umat. Dengan itu, Islam menggalakkan umatnya supaya berniaga dan mencari rezeki dengan melalui jalan yang halal. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum." Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sama-sama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama-sama reda di antara kamu. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, "Talabul halal wajibun ala kulli muslimin." Artinya, mencari rezeki dan harta yang halal adalah menjadi suatu kewajipan di atas tiap-tiap orang Islam. Islam sangat-sangat memberi penghargaan kepada mereka yang mencari pendapatan yang baik dan bersifat benar di dalam perniagaan dan pada muamalat dengan muamalat yang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tuba liman taba kasbahu wa saluhat sariratahu wa karumat ala niyatahu wa azula anin nas syarruhu. Rawahu At-Tabarani. Artinya, beruntunglah mereka yang baik pendapatannya, elok semasa perseorangan, mulia semasa bersama orang ramai, dan mengelakkan kejahatan dari orang lain. Sabda Nabi SAW lagi, at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Rawahu At-Tabarani. Artinya, peniaga-peniaga yang bersifat benar lagi beramanah akan bersama dengan para nabi dan para siddiqin dan para syuhada pada hari kiamat nanti. Selain dari itu, Islam mengutuk sikap berpeluh hukum dengan semata-mata menunggu rezeki dari langit, ataupun dengan mengharapkan pembelaan nasibnya kepada kasihan belas dari orang lain, dan menghabiskan masa dengan tempa menuntut kurniaan Allah. Firman Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Maksudnya, apabila telah selesai menunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurniaan Allah, dan tingkat dan kenangkanlah kepada Allah banyak-banyak. Moga-moga kamu mendapat kebahagiaan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Islam telah menetapkan dalam perniagaan dengan akhlak bagi peniaga-peniaga untuk menjadi landasan bagi mencapai kejayaan. Baik keuntungannya dalam urusan niaganya, seterusnya akan mendapat ketenangan di dalam hidupnya sendiri. Sabda Rasulullah SAW, inna atyabal kasbi kasbut tujjar alladzina idza haddatsu lam yakdzibu wa idza tuminu lam yakunu wa idza wa'adu lam yukhlifu wa idza istarau lahum yazummu wa idza ba'u lam yumdihu lam yazummu wa idza ba'u lam yumdihu wa idza kana 'alaihim lam yamkulu wa idza kana lahum lam yu'assir. Artinya, sesungguhnya sebaik-baik usaha kedapatan ialah pendapatan para peniaga, yang mana mereka apabila bercakap, mereka tidak berdusta. Apabila diberi amanah, mereka tidak mengkhianati. Apabila berjanji, mereka tidak menyalahi janji. Apabila membeli, mereka tidak mencela barangan orang lain supaya boleh dibeli dengan harga murah, dan apabila menjual, mereka tidak menguji barangannya supaya boleh dijual dengan harga mahal. Apabila berhutang, mereka tidak melambatkan bayarannya dan berlemah lembut terhadap golongan yang tidak berupaya dalam menuntut hak mereka. Itulah gambaran yang jelas bagi akhlak peniaga Muslim, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi landasan dan urusan perniagaan. Sebenarnya kaedah perniagaan secara umumnya adalah sama di antara perniagaan Muslim dan perniagaan orang yang bukan Muslim. Kalaulah peniaga Muslim menghiaskan kedainya dengan cantik, teratur dan bersih, serta menawarkan berbagai-bagai keistimewaan promosinya untuk menarik hati para pembeli dan pelanggannya, para peniaga bukan Muslim pun dapat berbuat seperti yang demikian. Bahkan mereka lebih cekap dan lebih berpengalaman dari peniaga Muslim. Akan tetapi peniaga Muslim mempunyai suatu pertambatan yang diikatkan oleh Islam, yang mana pertambatan itu tertegak di atas sifat-sifat yang terpuji, tidak menipu, tidak menyembunyikan kecacatan barang jualan, tidak mengurang sukatan dan timbangan, tidak bersumpah bohong, tidak mengambil keuntungan lebih daripada yang sepatutnya,
dan lain-lain sifat yang dicela oleh Islam. Akhlak-akhlak tersebut menjadi syarat utama bagi berjaya ataupun gagalnya perniagaan. Sekiranya peniaga-peniaga Muslim mengamalkan dengan sungguh-sungguh terhadap akhlak-akhlak mulia tersebut itu, maka perniagaannya itu terjamin mencapai kejayaan. Sebaliknya, mana-mana peniaga yang tidak mengamalkan akhlak-akhlak dan syarat-syarat tersebut, maka tentu sekali perniagaannya akan menemui kegagalan dan kemerisikan. Selain dari itu, selaku peniaga Muslim, hendaklah berhati-hati supaya tidak dipengaruhi dan disesatkan oleh harta benda. Firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah dengan sebab harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Barang siapa yang membuat sedemikian, maka mereka itu ialah orang-orang yang sebaliknya, hendaklah kita menjadi ahli peniaga yang sentiasa mengingati Allah dan hati kita selalu berhubung dengan Allah. Firman Allah dalam surah Nur ayat 37, Rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula dilalaikan oleh jual beli dari mengingati Allah, dari mendirikan salat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang mana hati dan penglihatan mereka menjadi huru-hara, hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dzambin fastaghfiruh innahu wal Alhamdulillahillazi amarana bittiba'i manhajihil qawim wa siratihil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sidang Jumaat yang mulia sekalian, tidak ada cara lain yang paling baik untuk menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat selain daripada kita mengikuti ajaran Allah yang dibawa sampaikan kepada kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang lurus, jalan yang diperintahkan oleh Allah, jalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita sekalian mengikutinya dan berjalan di atasnya. Firman Allah ta'ala dalam suratul An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Maksudnya, bahwasanya ini ialah jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutinya. Oleh itu, marilah sama-sama kita memperbanyak kepada kita dan sentiasalah kita kasih kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak berselawat ke atasnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din minal kafirin wal munafikin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. La dzikrullahi akbar.